Masuk tu. Lepas tu? Masuk tu. Mulut. Ya. Pakai hidung. Aku timbuk muka. Okey, tak sorry ya. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedari-sedari, terima kasih saya ucapkan kerana sudi join podcast santai di mana di Sedara TV podcast santai malam ini. Nak tahu tajuk apa? Kita dah tulis. Kalau yang join FB Live tu dah tahu tajuk apa malam ni. Saya bersama siapa malam ni? Saya bersama Encik Syukri. Encik Syukri akan share tentang kesihatan usus. Wah. Ya. Saya kalau tadi try tengok usus apa kena-mengena ni? Usus, kesihatan apa benda semua ni. Kejap lagi kalau sedari-sedari nak tahu, tengok live ni, podcast ni sampai habis. Sebelum pada tu, saya nak mohon kepada sedari-sedari yang join podcast santai kita pada hari ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Kita ada di semua platform, YouTube, kita ada di TikTok, kita juga ada di Instagram dan FB. So, mana-mana sedari-sedari nak tengok balik rakaman ni, bolehlah subscribe YouTube channel kita, Sedara TV. Baik, Sedara TV ni buat apa sebenarnya kan? Buat benda tu. Buat channel TV baru ke apa benda? Tidak sebenarnya sedari-sedari. Kita adalah channel review, podcast dan masakan, tapi secara santai. Mana-mana sedari-sedari yang berminat nak tengok review kita di sekitar negeri Terengganu, Kuala Terengganu, podcast santai kita dan masak-masak santai, bolehlah follow kita di semua platform FB, IG, TikTok dan YouTube. Okey, baik. Saya rasa cukup setakat ni bahagian saya. Saya harap-harap sedari-sedari jangan lupalah subscribe ya. Saya Adam Pak Awi, host Sedara TV. Saya minta Encik Syukri secara ringkaslah perkenalkan diri. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you kita punya moderator kita. Okay, Encik Adam. Okay, so basically saya Ahmad Syukri. So disclaimer kita nak cakap pasal usus. Topik ni kesihatan. So disclaimer saya nak bagi tahu, saya bukan doktor. Okay, so kalau ada soalan yang advance sangat, saya minta maaf, saya memang tak boleh jawab ke apa nanti, saya minta maaf dulu. So saya just nak bagi tahu hari ni ilmu ni secara general semua orang patut tahu dan benda ni nak katanya mudah untuk difahami. Dan saya as nutrition punya ni lah, cert lah, saya ada belajar lah untuk nutrition ni, dan saya bagi tahu apa yang saya belajar sahaja. So yang tu disclaimer saya awal-awal. Okay. So of course lah, before this saya as aircraft engineer, and then benda tu tak ada langsung kena-mengena dengan bidang yang saya buat sekarang ni. Saya suka benda ni sebab dia boleh bantu orang lebih ramai lagi untuk sihat. So that's the point lah untuk malam ni. Okay, so saya rasa tu kot, nama saya Syukri je lah. Panggil saya Syukri. Okay. Okay, baik Encik Syukri, terima kasih atas pengenalan. Maklumlah, mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak, mungkin ada yang macam pernah tengok je muka ni kan. Jadi Encik Syukri, malam ni sebenarnya kita podcast santai-santai, sembang-sembang santai ni, kita nak sembang pasal apa sebenarnya? Okey, maksudnya nak topik dia lah kan? Iyalah, tajuk apalah. Tajuk lah. Sembang. Bukan sembang kosong ni. Walaupun santai tetapi bermanfaat insya-Allah. Okey, insya-Allah. So kita dah bagi poster kan before this, kita bagi tahu tajuk dia usus. So benda tu nampak macam general sangat kan? Betul. Tapi kita nak ceritalah apa kaitan usus dengan berat badan, apa kaitan usus dengan 3 serangkai kolesterol, gula dengan kencing manis. Oh, ada kaitan Ya, ada kaitan. Sebab saya rasa yang tu adalah origin dia. Sebab tu kita nak kupas sedikit lah malam ni. Okey, so antara usus dengan berat badan, apa kaitan usus dengan berat badan dan kesihatan kita ni? Kalau Encik Syukri tak keberatan, saya pun
terfikir juga ni, apa benda sebenarnya kaitan tu. Usus dengan berat badan I. Okey. Dipersilakan Encik Syukri. Okay. So basically ini adalah main main benda yang kita akan bincangkan lah. Okay, so nak katanya untuk yang saya nak bincangkan yang topik ni, yang ni poin yang utama ni saya akan bagi tahu nanti. Cumanya saya nak bagi tahu relation usus dengan darah kita dengan otak kita, dia ada satu saraf yang direct sambung ke otak kita. So kita nak baiki usus ni sebab kita nak baiki saraf ni. So everything dalam badan kita ni jeopardize, dia jadi masalah disebabkan oleh saraf tu. So saraf tu dia connect antara usus dengan otak. So kita nak baiki yang tu, sebab tu kita topik dia usus ni penting. Okey, nampak. Yang tu kita akan elaborate lagi nanti. Cumanya kita akan nak masuk mukadimah dia lah, kita nak faham dulu dia. Ya, betul. Saya terkejut juga Encik Syukri, agak berat juga tu. Awal-awal dah bagi term-term yang Saya minta maaf ya. Okey, tak apa. Saudara-saudari, pendek cerita macam ni lah Encik Syukri. Kan? Kita nak, kalau boleh, gaya hidup yang sihat, kan? Betul. Cik Syukri boleh kongsi pada para penonton, pada kita semua, apa kaitan kesihatan dengan usus ni, kan? Secara lebih detail. Tadi agak terkejut tu. Bila dengar secara yalah, senang faham lah orang kata, kan? Okey, so macam ni lah saya bagi tahu first kali, sebelum kita nak sihat, sebelum kita nak kurus, sebelum kita nak slim. Okey. 3 benda ni semua orang nak lah. Slim dengan kurus sama je lah, kan? Semua orang nak yang ni. Okey, kita nak kena faham dulu konsep dia tu. Okey, konsep apa? Konsep untuk kesihatan ni. Okey, konsep untuk nak dapat turun berat badan, konsep untuk slim ni. Okey, saya bagi 2 jenis orang. Saya bagi analogi mudah Okey. Ada 2 jenis orang. Orang pertama ni, dia nak kurus, dia nak slim. Okey, faham And then apa yang dia buat? Dia dalam kepala dia, goal dia nak kurus, dia nak turun 15 kilo. Okey, nampak? Baik. Okey, dia ada goal, dia ada nak turun 15 kilo. So saya letak contoh ni, contoh dia orang tu. Okey. So dia nak kurus, dia nak turun 15 kilo berat dia. Ya. Okey, baik. Okey. So, cara dia tu kita tak tahu macam mana dia nak buat. Okey, ada pula orang yang kedua. Yang ni. Datang orang kedua. Orang kedua sama je. Dia nak kurus, dia nak slim. Okey. Tapi konsep dia, tadi konsep ni dia ada goal, dia nak turun 15 kilo, dia nak kurus. Baik. Yang ni konsep dia, orang kedua, dia nak kurus dengan dia nak buat 10,000 steps setiap hari. Dia nak kurus dengan amalkan healthy punya pemakanan setiap hari. Bila start hari ni sampai bila? Okey, saya faham. Okey. Sorry. Orang yang pertama tadi, dia ada target dia. Dia nak kurus dia nak turun 15 kilo berat badan dia. Orang yang kedua ni lebih kepada dia nak healthy lifestyle. Dia nak lifestyle. Kemungkinan orang ni dia dah dapat turun 15 kilo, kan? Contoh, dia nak turun 15 kilo, dia tak makan nasi. Contoh mudah lah, kan? Kalau kita tengok dekat TikTok ke apa, kan? Sehari turun 15 kilo dalam masa 30 hari. Kita tengok pun, kan? Nak besarkan badan bukannya 30 hari, kan? Nak turun 15 kilo 30 hari. So kemungkinan selepas dia dah capai target dia turun 15 kilo, dia akan back to normal. Betul? So kalau yang individu yang B ni, dia turun berapa-berapa pun dia tak kisah, tapi dia nak 1000 steps hari-hari, dia nak makan makanan yang sihat, kehidupan yang sihat. Betul? Boleh Encik Syukri perjelaskan lagi? Okey, so bila dua ni berbeza, saya tahu dua-dua akan kurus tau. Dua-dua ni akan lose fat. Baik. Okey, dia akan lose berat dia lah. Tapi yang orang pertama ni, bila dia dapat 15 kg tu, what's next? Apa seterusnya? Kalau dia boleh turun dalam masa 30 hari, saya tak pelik. Bila saya jumpa balik tahun depan, berat dia kembali seperti dulu balik. Dia obese balik. Encik Syukri tak cakap dekat saya, kan? Tak, bukan. Ini contoh badan you okey. Bukan apa saya sari. Sebenarnya, sejujurnya saya pernah mengalami proses orang panggil kembang dan kecut ni, kan? Beberapa kali. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan sahabat saya Encik Syukri ni lah.
yang akhirnya dia share tentang ilmu kesihatan, ilmu macam mana nak healthy lifestyle ni. Saya turun hampir 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo dalam masa berapa lama saya tak ingat sebab saya tak set. Ya. Saya tak set saya nak turun 10 kilo berapa lama tak. Ya, you orang yang kedua ni. Kemungkinan. Okay, so alhamdulillah ni dah tahun yang kedua. Setahun 6 bulan. Berat saya susah nak naik. Ya. Dan kalau saya orang putih kata terpeleot, makan manis ke, makan banyak ke, dia tak memberi impak yang besar pada berat badan saya dan kesihatan badan saya. Alhamdulillah. So thank you lah Cik Syukri yang pernah share. Jadi kita nak jugalah saudara-saudari kita yang sedang menonton ni tahu apa sebenarnya yang Encik Syukri sedang explain ni. Ilmu apa? Boleh teruskan lah tadi. Okay. Alright. Okay, so basically yang saya cerita tadi tu konsep lah. So bila kita dah faham konsep, kita nak jadi orang kedua tu. Kita nak sihat, kita nak kurus sampai bila-bila. Which is benda tu bukan program. Benda tu bukan 30 hari, bukan 60 hari. Dia adalah lifetime punya amalan. Okay. Faham? Okay. So bila kita sebut pasal lifestyle, maksudnya kita akan hidup benda ni sampai bila-bila lah. Alright. So konsep yang kedua yang saya nak terangkan hari ni, okay, nak bagi faham juga. Okay, konsep yang kedua ni. Okay, saya faham dalam kita punya audience malam ni ada yang kencing manis, ada yang mungkin ada kolesterol, mungkin yang ada darah tinggi. Okay, 3 serangkai lah. Okay, basically ada 3 serangkai. Okay, dan bila dah ada 3 serangkai ni, okay, kita akan konsum ubat biasa. Kita pergi kan, kita jumpa doktor, kita akan konsum ubat. Betul. Okay, so banyaklah ada ubat-ubat, nama-nama ubat lah. So saya nak bagi tahu macam ni je, konsep nak bagi faham badan you macam mana. Badan kita dalam ni, dia interconnected. Maksudnya dia bersambung, ada rangkaian. Okay. Okay, maksudnya macam enjin tu, piston tu, kalau kereta kan dia banyak piston kan, dia tak boleh yang ni nak gerak seorang dia, tak boleh. Dia kena sinergi, dia kena harmoni. Okey, sama juga badan kita. Okey. Okey, bila tuan-puan ataupun siapalah ada gula tinggi dalam badan, adakah gula tu dia individual, penyakit tu individual. Maksudnya apa yang problem? Kita punya insulin kita problem saja ke, ataupun darah kita saja problem ke, ataupun the whole system? Maksudnya kita punya jantung, kita punya buah pinggang, kita punya hati, kita punya tu. Adakah semua tu problem ataupun dia hanya problem satu je? Nampak? Saya nak bagi faham konsep. Bila kita ada kencing manis, kita ada kolesterol ke? Kolesterol. Listen to kolesterol. Adakah hempedu saja masalah ataupun darah saja masalah? Bukan. Bila kita ada kolesterol, the whole system dalam badan kita ni dah ada problem. Dia berkait. Berkait, ya betul. Sebab tu kita tengok bila someone makan ubat. Okey. Bila makan ubat, sebab saya ada family members lah, family saya sendirilah, saya tak nak sebut lah siapa. Dia ada kolesterol. So, sampai sekarang daripada umur 30 sampai sekarang ni umur dah 50 something, 20 tahun 20 tahun. Dia konsum ubat kolesterol tu sampai sekarang. Okey. So, nak katanya penyakit kolesterol tu tak sembuh. Oh, dah 20 tahun ambil ubat kolesterol. So, apa message sebenarnya? Nak bagi tahu ubat tu dia tak menyembuhkan. Sebab apa? Okey. Ubat tu dia treat individual. Okey. So, kita tak boleh nak treat kolesterol ni individual. Kita turunkan kolesterol tu saja. Dia macam ni tuan dan. Saya bagi tahu lah konsep analogi mudah lah untuk semua orang faham lah analogi. Bila bangunan terbakar, terbakar, and then kita ada fire alarm kan, betul? Okey, yang loceng fire tu lah, loceng api kebakaran tu. Bila loceng tu berbunyi, apa yang kita buat? Adakah kita padamkan loceng tu sebab dia bunyi nyaring, ataupun kita pergi padamkan lampu api tu? Api kan? Tapi kenapa kita tak buat juga untuk badan kita? Saya bagi analogi mudah. Badan kita ni dia ada api. And then tiba-tiba alarm tu bunyi. Alarm tu apa? Gula. Faham? So gula kita, dalam darah kita tinggi. Okey, gula tu saya nak bagi analogi macam kita punya alarm fire tadi. Okey. So kalau kita tutup alarm tu, api masih ada kan? Betul tak? Faham. So gula ni kalau kita turunkan gula tu, api dalam badan tu mesti ada, sebab tu gula tak hilang. Gula tu ada lagi. Sebab api tu tak
Tak di-pull out. Dipadam. Dipadam. Faham. Tu analogi dia. Saya bagi tahu, saya ada baca lah few buku lah. Okey, ni buku ni saya selalu baca waktu-waktu saya free lah. Yang ni good reading, supplement. Okey, prescribe your supplement. Yang ni buku ni dia bagi tahu ubat dan dia punya side effect dia. Saya tak bagi tahu ubat tu tak bagus Tuan Am. Okey, dia contoh dia macam ni, saya ambil saya ambil satu je. Okey, saya ambil satu je. Contoh saya ambil contoh. Okey, tuan anda tengok blood sugar, okey, gula. Okey, bila saya sebut gula, biasanya orang akan ambil satu ubat yang famous lah, nama dia metformin. Okey. Okey, metformin. Okey, bila kita sebut pasal metformin kan, okey, nampak action dia boleh turunkan gula lah, tapi nampak dia ada side effect. Kan? Okey, side effect dia macam mana? Dia boleh kurangkan dalam badan kita 3 benda. B12, vitamin B, and then dia boleh turunkan folic acid dengan CoQ10. Tahu tak? 3 benda ni penting untuk apa? Tenaga. So siapa yang makan ubat metformin tu, dia rasa macam letih badan dia. Side effect dia. Ya, betul. Sebelum tu Encik Syukri, boleh share sikit dengan saudara-saudari tu buku apa tu? Tajuk apa? Yang ni kod lah kan. Okey, saya bagi tahu yang ni supplement your prescription. Okey, so dia vitamin macam contoh kalau kita makan ubat kolesterol, apa yang dia turunkan, side effect dia apa yang mineral dan vitamin yang kurang dalam badan kita. So kita boleh tambah melalui vitamin daripada luar lah. Okey, so yang ni memang good reading lah, boleh cari boleh kaji juga sendiri. Okey. So yang tu konsep yang saya nak bagi faham lah. Okey. Alright. Dah banyak Encik Syukri share pada para penonton, nak tahu jugalah bila Encik Syukri bagi tahu penyakit 3 serangkai dan macam-macam penyakit apa semua tadi kan. Sebenarnya macam mana penyakit ni boleh start? Okey. Maksudnya 3 benda ni boleh start macam mana? Sebab kadang-kadang kan pengalaman lah, yelah saya sendiri tak ada pengalaman, alhamdulillah setakat ni kolesterol tak ada apa benda semua tu. Pengalaman saudara mara saya, arwah mak ayah saya kan, sedar tak sedar, orang putih kata. Tak sedar tu kan cek Allah ada kecil manis, Allah ada darah tinggi, Allah ada maknanya tahu tu masa kena tu lah. Macam mana kan Encik Syukri boleh share dengan kita ni Kan ni boleh start benda tu lah. Macam mana? Okey, so ginilah saya nak bagi tahu lah. Dia start benda-benda penyakit ni, dia start dengan makanan je. Bila dia start dengan makanan, okey, dua orang dulu makan juga, betul tak? Tapi tak ada penyakit gini kan. Kita ambil orang zaman dulu lah, orang lama. Orang tua kita dulu. Jaranglah ada penyakit-penyakit macam ni. Betul. Kalau ada pun dia minority, kecil. Faham. Kenapa sekarang ni banyak berlaku penyakit-penyakit macam ni? Dia start bila dah terlampau banyak iklan. Iklan pasal apa? Proses punya food, refine punya food, makanan. Sekarang ni kalau kita pergi ke shopping market kan, dekat rak tu banyak kan. Apa makanan yang can, yang tin semua, and then air manis, air tin ke apa semua kan. So start daripada situ. Advertisement pasal makanan tu. Sekarang ni kalau kita tengok sendiri, Malaysia kita ranking nombor 1 tau. Nombor 1 Nombor 1 dari segi benda tu. Masalah ni. Kalau dekat East Asia ni lah. So kalau East Asia kita nombor 1, nombor 2 Thailand. So nak katanya kenapa boleh start, sebab saya bagi tahu sebab makanan je. Dan makanan ni apa yang berlaku bila makanan tak okey, dia akan efek kepada apa benda? Usus tadi. Sebab tu kita baca usus. Dia pergi kat situ juga. Ya, betul. Lah. So punca dia dekat mana? Dekat makanan, dan makanan dia jeopardize, dia bagi usus tu tak cantik. So nampak usus dia main dia sebenarnya. So kalau you tanya kolesterol ni sebab apa, kencing manis ni sebab apa, apa darah tinggi ni sebab apa? Betul. Sebab makanan. Okey, makanan apa kita akan detailkan, dan makanan ni dia bagi usus kita ni lagi tak cantik, menyebabkan kita ada lah penyakit-penyakit tu. Alright. So dia effect lah the whole body. Ya, betul. Okey, baik. So yelah, kalau kita tak dikongsi, tak didedahkan dengan benda-benda macam ni, kita pun tak tahu. Betul. Burger sedap kot. Kan? Burger sedap kot, burger. Bawah ni ada burger. Kita pergi makan. Burger ni
kalau air apa ni? Air berkarbonat ni kan. Ya. Ui, cendol apa kan? Junk food super ring takkan tak sedap. Sambil-sambil tengok movie. Kita baru makan tadi. Coklat. Macam mana tapi anak saya suka juga tu super ring. Okey. Macam mana nak tazkirah ni? Okey, Encik Syukri. Okey. Thank you sebab dah share. So maknanya dia bukan kita makan hari ni esok terus apa ni kena penyakit bukan. Tak, bukan. Dia panggil Kronik dia panggil. So, sikit lama-lama kita kumpul dia jadi macam bukit lah. oh gitu. Baik, tanpa kita sedar betul lah kan. Sedar-sedar dah dapat penyakit. So kena jaga daripada awal lah. Pemakanan betul. baru usus tu selamat. Ya, betul. Jadi bila dah sampai sini Encik Syukri kongsi pada kita apa ni tentang macam mana boleh start ada banyak penyakit kan. Okey, bila kita dah sampai level banyak penyakit tadi, kita tahu sebab apa ni penyakit jadi datang tiba-tiba diserang terus banyak sekali. Kita dah tahu punca dia pemakanan. Betul. Okey, baik. Sekarang ni kalau orang dah kena dah. Dah kena dah ni. Okey. Macam mana kita nak reset balik kesihatan tu? Okey. So kita nak get back to kesihatan comel balik lah maksudnya. Okey. Yes. Kita nak buang semua benda kan? Yes. Okey, so saya bagi tahulah. Dia mudah je. Okey, nak reset the whole thing lah. Okey, sebelum saya masuk lah. Okey, sekarang ni saya nak bagi tips lah. Mudah je nak tahu orang tu ada critical lah, kronik punya masalah ataupun darah punya problem lah. Kolesterol ke, kencing manis ke ataupun darah tinggi. Dia tengok orang tu badan dia dalam bentuk apple. Allah. Apple shape. Shape body dia. Ya, betul. Dia ada dua shape kan. Biasa kita dengar yang pear shape dengan apple shape. Pear betul? Okey, yang apple. obese lah, yang besar. Maksudnya pear shape ni maksudnya dia dekat bawah, dekat pinggul dia. Punggung dia lah besar. Besar di bahagian bawah. Bawah. Okey. Pear ni dia besar dekat atas. Pear besar Perut dekat dia semua. atas. Bahagian atas dia, badan dia. So bila ada pear shape, confirm dia ada banyak problem. Tu je. Dia banyak problem. Darah dia banyak problem. Sorry. Okay. Cik Syukri boleh explain balik tak? Apa? Apple dengan pear tadi? Apple maksudnya, okey, kalau kita tengok badan dia lah. Okey. Dia obese dia, perut dia besar. Okey. Okey, perut dia besar, badan bahagian atas ni, dia punya buah dada dia besar. Maksudnya lelaki dia jadi buah dada lah. Okey, kalau yang pear shape tu, maksudnya pinggul dia, punggung dia, dia punya peha dia besar. Okey. Tapi dekat atas ni dia kecil. Faham? So yang tu pear shape dengan apple shape. Yang bahaya apple shape. Okey. Pear shape tak apa. Bukan tak apalah, still kita nak cantik lagi lah. Okey. Tapi yang kronik, yang bahaya kita takut yang apple. Okey. So, saya sebut pasal apple shape ni sebab kita nak bagi mudah lah bila dah kita tahu badan kita sendiri ada benda tu, kita boleh jaga sendirilah kan. Betul. Okey. Jadi saya nak bagi tahu cara nak reset benda tu. Okey, saya bagi tips satu je. Peganglah dekat sini. Nak baik kolesterol, nak baik kencing manis, Okey. nak baik darah tinggi. Okey, tanpa makan dah ubat-ubat hospital. Okey. Okey, ubat hospital kena makan. Cumanya nak katanya kita nak make sure penyakit ni hilang tu, nak buat macam mana? Okey. Okey, saya bagi tips. Start dengan usus dulu. Jaga usus. Make sure usus cantik, confirm. Yang tu je saya bagi tahu. So nak jaga usus, nak bagi usus kita okey, cantik ni daripada pemakanan lah. Ya, betul. Okey, so kunci dia sedari-sedari adalah pemakanan juga last. Ya, betul. Okey, betul. So itu dia punya rahsia rupanya. Ya, betul. Tapi itulah Cik Syukri, kita cakap ni memang senang pemakanan kan. Cabaran besar pemakanan ni. Yelah, hari-hari kena makan. Ya. Apatah lagi kalau kita ni dalam bidang F&B, yang bisnes F&B kan. Hari-hari masak jual kat orang ni. Kan bukan satu benda yang senang, tapi tak mustahil sedari-sedari untuk kita jaga pemakanan kita. Selepas apa? Selepas kita ada knowledge. Kan? Betul? Cik Syukri? Betul. Tapi bila Cik Syukri dah share sampai ke sini ni, saya nak tahu jugalah kan. Bila kita dah tahu, kita jaga usus, insya-Allah the whole body akan okey daripada pemakanan kita. Okey, baik. Banyak-banyak ni kenapa usus?
Okey, kenapa usus? Okey, so saya terang sikit lah. Okey, macam mana usus kita bekerja lah. Okey. So basically tadi saya bagi tahu kan pasal ada satu saraf yang connect dengan kita punya otak tu. Okey, baik. Okey, dia panggil saraf vagus. Okey, saraf tu okey tak perlu nak faham pun, tak perlu nak tahu pun nama dia. Okey, sebab kita bukannya ahli sains ke apa. Okey. So kena faham macam ni je. Usus kita ni dia control kita punya otak. Otak kita dia control kita punya hormon. Okey. Okey. So, sekarang ni saya bagi tahu lah ramai orang ada anxiety, depression sekarang ni. Betul. Bila pergi jumpa psikologi, doktor psiko, apa yang dia orang buat? Dia kata, tuan kena start jaga usus. Pelik tak? Dia ada masalah depression, anxiety, otak punya problem. Tapi kenapa dia suruh jaga perut? Usus. Sebab saya bagi tahu tadi, dia ada connect tadi, ada satu saraf tu. Okey. So saraf ni macam mana dia effect? Okey. Saraf tu tahu tak siapa yang control saraf tu pergi ke otak tu? Dia ada satu benda hidup, makhluk hidup dalam usus kita. Nama dia microbiome, bakteria baik, bakteria jahat. Yang tu yang control saraf tu pergi ke otak. So imagine tadi saya bagi tahu ada bakteria hidup kan? Betul. Dalam usus tu dia ada dua makhluk bakteria. Dia ada yang jahat punya, yang baik punya. Kalau yang jahat punya, you tahulah. Dia akan kontrol bagi jahat lah sistem otak dia tu. Sebab tu jadi anxiety, depression. Okey. Kalau you makan yang bakteria yang baik banyak, maksudnya bakteria baik banyak dalam perut, bakteria jahat tu kurang. Dia kontrol, dia bagi baik lah you punya otak. You tak adalah anxiety, you tak adalah depression. You tak adalah masalah hormon insulin, tak ada masalah stres, tak ada. Oh, so simple je sebenarnya sedari-sedari apa yang saya faham. Dia ada dua je. Tak jahat baik. Kita isi makanan yang jahatlah kita dapat. Kita isi makanan yang baik, insya-Allah baiklah kita dapat. Betul. Simple je, simple macam tu. Okey, so sekarang ni bila saya sebut pasal bakteria jahat, bakteria baik, kita terus fikir macam mana nak bagi bakteria baik banyak, betul tak? Sebab kalau nak bagi sistem dalaman ni cantik, nak bagi cantik lah, kolesterol kita semua turun tu semua, kita start dulu nak tambah bakteria baik ni. Nak tambah macam mana cara dia? Okey, Cik Adam pernah dengar tak satu benda tu kita panggil probiotik? Probiotik pernah dengar? Okey, apa yang Tuan Adam faham kalau bila saya sebut pasal probiotik ni? Saya pernah dengar tapi saya tak faham. Okey. Okey. Saya pernah dalam TV biasa kita dengar. Probiotik. Sebab kau. Dan radio saya pernah dengar. Iklan. Probiotik. Buka YouTube, pernah dengar lah probiotik ni. Tapi tak adalah sampai saya Google apa probiotik. Dia sampai dekat tu je dia. So, kalau Cik Syukri tanya saya apa probiotik, minta maaf banyak saya tak tahu. Boleh Cik Syukri tolong explain apa benda sebenarnya ni? Banyak komersial lah kan, betul. Bila kita tengok dekat online ke, kita tengok dekat TV ke mana, ada iklan. Minumlah Yakult, Vitagen ke apa. Oh, Yakult betul. Anak saya sangat suka. Dia bukan Yakult, Yakult. Yakult. Yakult tu dia ada sabdu tu lain. Tu lain. Saya ingat Yakub. Yakult. Oh, dia adik-beradik Vitagen. Yes. Kan? Okey, so bila saya sebut pasal Yakult, pasal Vitagen, yang tu komersial. Saya tak nak burukkan mana-mana brand. Yang tu tak ada. Kita tak ada. Kita sebut. Ya, betul. Sebut tu je. Cumanya mostly produk dekat luar sana, probiotik dekat luar sana, dia ada tambah banyak gula. So, anak-anak kita makan minum probiotik dapat, tapi gula tu macam mana? Dapat jugalah. Tu problem makanan sekarang. Patutlah sedari-sedari anak saya kalau dapat Yakult tu dengan Vitagen, melompat-lompat lepas tu. Probiotik dapat, gula sekali dapat. Budak-budak kan. Betul. Dia jual satu tu, dia panggil apa lah? Sedari-sedari apa tu? 5 botol sekali tu, sepaket tu. Apa benda tu? Pandai juga dia meniaga kan. Tak ada dia jual sebotol besar, dia jual yang tu nak suruh kita beli sepaket terus. Dia cocok terus straw. Minum sampai habis. Kita ingat beli sepaket, hari ni minum satu ke esok satu kan, 5 hari. Sekali hadap dia cocok straw. Setiap habis yang ni dia minum yang ni. Allahu Akbar. So saya kena muhasabah diri tu, kena perbetulkan balik. Anak-anak saya cakap ni apa ni, isteri saya ada menonton, isteri pula. Isteri saya ada menonton ke live ni. Tolong take note sikit nanti anak-anak boleh minum Yakult ni tapi tak boleh kerap lah. Betul. Betul. Okey, so macam ni lah. Okey, boleh minum. Cumanya saya nak bagi choice yang lagi better. Okey.
saya nak bagi untuk semua dekat dalam ni lah. Boleh pilih yang ni, yang saya bagi tahu ni. Okey. Maksudnya option yang lagi okey compare dengan kita minum yang tu. Yang tu sebab dia ada banyak gula. Betul. Boleh minum, boleh beli, cumanya jangan selalu-selalu lah. Okey, so macam mana nak dapat probiotik yang bagus tanpa ada gula tambahan, tanpa ada pewarna tambahan. Pure lah, pure. Pure, betul, yang pure. Okey, jadi saya bawa siap-siap yang ni. Oish. Okey. Yang ni. Oh, ni apa benda ni? Nampak kan? Ni apa? Kita panggil kimchi ya. Saya beli yang ni kimchi ni, satu paket ni saya berapa ringgit harga dia tadi dalam RM6, RM6 something lah, dalam RM7. So kimchi adalah sumber probiotik yang bagus. Pure lah. Pure, yes, betul. Dalam ni kimchi ni dia tak ada tambah gula langsung. Dia memang bagi tahu mudah macam ni lah. Probiotik ni apa-apa makanan yang fermented, yang tapai. Tapi tapai kita tak boleh. Malaysia punya tapaian dia banyak gula. Oh, tak betul, boleh. betul. So yang ni kita ada kimchi. Yang second saya suka. Kimchi, made in Korea. Yang ni. Yang ni apa? Yogurt lah. Ya, yogurt. Tapi yogurt janganlah beli yogurt yang ada perisa. Faham? Cari yogurt yang nak katanya memang plain, yang tak ada langsung rasa. Tak ada perisa, tak sedap lah. Okey, tak apa. So sekarang ni kita nak bagi tuang dan rasa lah. Okey, sebab kita nak bagi tambah you punya probiotik kan. Okey, so tuang ada boleh rasa macam mana? Tambah terus tambah terus ni. Tambah terus. Tambah terus. Tak makan terus. Kasih. Sementara tu saudara-saudari tolong komen sikit. Live kita okey ke? Suara clear ke? Kok tiba-tiba hilang suara mana lah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni pure apa ni? Probiotik. Ya. Probiotik Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana rasa dia? Okey. Rasa masam-masam. Boleh habis tak? Satu botol ni, satu kad ni. Saya kalau yogurt ni saya dah biasa sebenarnya. Okey, dah biasa lah. Nak habis boleh, tapi tak adalah cakap macam minum air, tak lah. Okey. Boleh habis tapi tak tahulah berapa hari. Saya bagi tahu untuk dosage satu hari kalau you nak makan, nak bagi cukup dalam usus tu, tahu tak berapa you nak kena makan yang ni? You kena makan 3 cup Sehari? Sehari 3 cup yang ni. So saya kena makan 3 cup maybe pagi, petang, malam. So bagi saya sendirilah, saya tak boleh nak makan masam? ni. Yes, betul. Saya tak boleh makan ni sebab dia masam, terlampau masam. Dia plain memang masam. Dia tak boleh makan yang ada perisa sebab yang tu ada gula, air on gula, dan dia punya probiotik pun kurang. Okey. So, kalau yang yogurt ni you rasa masam okey, cuba try yang kimchi. Ni saya buka yang kimchi punya Okey, so kita buka kimchi. Nampak ni tekstur dia lah. Okey. Cik Syukri, saya jujurlah saya cakap, saya kurang minat sikit kimchi ni. Kurang minat? Okey, so bau dia tu sikit lah. Bau ke apa saya kurang sikit. Tak ada rasa? Pernah makan, boleh makan lah, boleh rasa. Untuk episod kali ni saya makan, tak ada masalah. Cuba makan, try makan. Okey. Bismillah. Oh, yogurt ni memang masam. So biasanya yogurt ni orang Arab punya makanan lah. Betul. Yang kimchi ni, yang ni untuk Korean punya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so cuba try rasa. Tak apalah saudara-saudari, probiotik punya pasal. Bismillah. Okey. Macam mana rasa? Allah. 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 Okey. Sama. Oh, masingnya. Kan dia rasa sometimes tengok atas kimchi lah sebab yang ni biasa kimchi dia akan rasa masih masam macam tu lah. Oh, masih masam. Masih masam kan? Okey. So, tahu tak berapa amount kimchi yang you nak makan sehari? Okey, gila. Aku nak cakap ni. Sekejap. Okey. Minta maaf banyak-banyak. Ya, okey. Kita bagi dia. Saya buat keputusan yang betul lah tak makan kimchi. Memang saya tak suka. Bismillah. Okey, so saya bagi tahu yang satu cup ni dia dalam 75 gram. 75 gram. Ya, betul. Baik. Tahu tak berapa yang you nak kena makan satu hari nak make sure probiotik dalam perut ni cantik? Tadi yang ni 3. 3. Yang ni? Yang ni you kena makan 200 gram. Yang ni 75 gram. So 200. Which is dalam 3 bekas ni. Tak apalah. So you nak makan 3 bekas ni ataupun you nak makan 3 cup yang ni sehari? Which one you pilih? Oh, dia bukan sekali. Maksudnya either one lah. Pilih. Ataupun 3 ni. Ya, betul. Kalau saya memang tak suka kimchi, saya ambil yang ni. 3. Yang ni lah. Okey, so nak katanya ada setengah orang kenapa Malaysia
obesity tinggi sangat nombor satu. Dekat Asia Tenggara ni. Sebab kita tak banyak makanan yang ada benda macam ni. Dekat Arab dia orang makan ni. Dekat Korean dia orang makan yang ni. Tapi dekat Malaysia kita makan apa? Kita makan jeruk juga, kita makan tapai juga, tapi jeruk kita banyak gula. So tak jadi. Dia campur dengan dua ni. Cik Syukri, saya tengok Ya, komen sikit. Kimchi beli kat mana? Alamak, kimchi beli kat mana? Kimchi beli dekat mana Okey, kimchi ni saya beli dekat satu kedai tu, nama dia Imat boleh cari Imat, okey. Imat. Okey. Kimchi tak boleh masuk. Kimchi tak boleh masuk. Tak boleh makan lah maksudnya. Tak boleh masuk lah. Sama lah kita tak boleh masuk. Okey. Abi Rahman, kimchi kena makan dengan Mr. Dak Galbi baru sedap. Oh, Mr. Dak Galbi yang tu Betul lah, saya setuju lah. Kalau makan yang ni je, dah lah kena 3 cup sehari nak dapat apa? Probiotik. Memang tak lah. Okay, so that's why saya bagi tahu lah untuk dos yang malam ni, okay, saya bagi tahu kita ada option yang lagi better untuk Malaysian. Sebab kita sekarang ni kita nak turunkan kita punya statistik. Kita nombor 1 tahu sekarang ni. Malaysia nombor 1 dari segi obesity. Ya, betul. Sebab tu tak pelik kalau kita ada kolesterol semua benda tu, tak pelik. So sekarang ni kita nak turunkan benda tu, nak kena start makan benda macam ni. Tapi mulut kita tak boleh nak terima yang ni, betul? Betul. So that's why macam saya suggest, why not cuba you try rasa this one. Cuba Tuan Adam, okay, cuba rasa yang ni. Okay, saya bagi satu ni. Okay, cuba rasa. Ni apa benda ni? Probiotik? Ya. Okay. Probiotik You sorry. koyakkan yang tu. Macam okay. ni? Buka ni. Nampak Okay, buka je, koyakkan dia ni. Sorry lah saya sehari koyakkan pun suruh orang. Okay, so terus masuk dalam mulut dia dalam betul. Dia ni, dia apa ni? Serbuk. Serbuk, ya, betul. Masuk tu. Lepas tu? Masuk tu. Mulut? Ya. Bukan hidung. Timbuk muka. Okay, tak sorry Okay. Okay. Allah. Sila. Okay. Okay. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, baik. Rasa apa tak tahu ni? Tak tahu. Rasa. Macam mana rasa dia? Macam ada sikit rasa holik serbuk serbuk Okey, holik. Rasa tu je. Dia rasa manis tak? Ada sikit kot. Lama fikir. Ada sikit kot. Tak, sebab saya minum air ni kan tadi. Tapi rasa sikit lah manis ni. Ada sikit. Okey. So, tahu tak? You makan satu sachet ni sama dengan you makan 3 yang ni. Sama dengan you makan 3 yang ni. Dah cukup dah daily you. Satu probiotik ni besar ni. Ya. Satu ni. Ya. Sama dengan 3 ni. Ya. Satu ni sama dengan 3 ni. Ya. So mudah tak you nak konsum probiotik? Ni pure lah ni. Ya, ni pure. So sekarang ni goal kita nak turunkan kolesterol tadi kan? Faham. Goal kita nak turunkan kencing manis. Nak turunkan tekanan darah tadi, nak bagi normal. Betul. Dan kita nak make sure badan kita dah kecut balik. Okey. Buat macam mana? Probiotik dulu. Jaga usus ni dulu. Okey. So saya dah buat kira-kira costing lah. Kenapa orang Malaysia susah juga nak beli benda ni? Yelah. Yang ni mahal tau. Yang ni satu bekas ni dalam RM7. RM7? Ya betul. Dah kalau you nak makan 3 cup ni sehari, RM21 you nak konsum untuk yang ni saja. Mahal tak? RM7 besar ni Ya betul. Tahu tak kalau you nak makan untuk 30 hari, kos dia dekat RM600. Siapa nak konsum RM600 yang untuk kimchi saja? Kalau you nak konsum yang ni RM2.50 lah satu botol, biasanya RM2.50 lah. So basically kalau you konsum untuk 3 kali satu hari, this one kos dekat dalam RM7 saya. So RM7 dekat 30, RM210 you konsum untuk this one. So nak katanya benda tu boleh jadi mahal, betul tak? Betul. Mahal dan benda ni dah lah tak sedap, kita tak boleh nak makan. So that's why I ajar untuk semua orang lah. Siapa-siapa yang nak makan probiotik, cari macam yang saya tunjuk tadi. Yang tu the best. Sebab apa? Dia dah ada 6 bilion, dah cukup. Dia average dia macam 3 cup yang ni. Okay. Cumanya dia akan rasa lah macam nak membuang sikit ke apa, sebab kita letak probiotik ni bakteria baik ni dia akan macam nak flush detox kita punya ni lah. Betul. The words bukan detox sangat. Dia macam nak bagi baik balik lah kita punya ekosistem dalam perut kita, usus kita.
dia probiotik ni start daripada kanak-kanak pun dah kena Yes, jaga. betul. Kanak-kanak boleh. Sekarang ni, saya bagi tahu untuk siapa yang ada anak kecil, kalau dia orang ni cepat je demam, cepat je sakit, flu, orang batuk sikit terus dapat sakit ke apa. Betul. Cuba bagi setiap hari dekat anak tu makan probiotik. Selalu bagi makan probiotik. Cumanya jangan bagi air Vitagen or Yakult setiap hari sebab yang tu gula. Cari something yang saya bagi tahu. Macam contoh kalau yogurt macam ni ke? Pure lah. Ya, betul, pure. Ataupun you just bagi yang ni terus yang untuk anak you. Faham. Sementara tu Encik Syukri, sorry lah kita baca komen sikit Esok hiking Syukri. Esok hiking Sukri. Jawab dulu. Susah soalan tu. Sedap tu. Terima kasih saudara ni. Masam-masam masuk mulut, betul. Cair, betul. Try lah, sedap. Yang dalam secet tu apa? Oh ni. Yang dalam secet ni probiotik. nama dia probiotik lah. Tak apa, nanti boleh PM balik nanti siapa yang dos yang tanya nanti. Sebab saya tak nak, tujuan saya hari ni bukan saya nak menjual sangat, saya nak share apa yang saya buat sendiri untuk saya dan family saya. So ilmu ni kita boleh panjangkan untuk family kita juga. Betul. Kita jaga kita lah. Okey, baik. So jadi apa yang saya tengok daripada podcast kita daripada awal sampai ke sekarang, kita dah berbincang sampai yogurt kan, sampai kimchi apa benda nanti semua. kena makan habisnya tu, Hadam. Tak apa, boleh. Ni saya simpan dalam peti balik ni. Tutup dulu. Sebelum saya tahu tentang usus ni, dan kepala saya hanya macam tadilah, individu A tadi. Bukan individu B tu. So saya set masa PKP hari tu lah. Saya kan dah jenis kembang kuncup ni banyak kali, beberapa kali. Sekarang ni yang alhamdulillah tak adalah kuncup sangat, tapi tak adalah kembang sangat. Kita boleh kontrol benda tu sebab dah jadi lifestyle kita. Makan macam mana, ni macam mana. Dulu saya letak sebulan saya nak turun 10 kilo, bukan 15 lah. 10 kilo. Ini pengalaman saya lah, saudara-saudari. Saya letak, pernah sekali tak pernah turun pun. Saya target 10 kilo sebulan, tak pernah turun. Saya buat balik. Macam holik kan, ada sikit manis. Betul puan, ada sikit manis. Lagi sekali saya try masa PKP. Yalah, PKP tak buat apa-apa, kita jagalah makan. Kembang semangkuk, betul. Alhamdulillah dapat turun. Tapi betul lah Encik Syukri cakap, lepas pada saya dah turun tu, saya jadi craving. Sebab masa tu saya buat diet apa benda, tajuk saya tak ingat. Saya cut nasi lah, puasa lah, apa benda saya tak ingat lah, macam-macam lah. Sebab dalam masa sebulan nak turun 10 kilo bukan satu benda yang senang kan. Bukan satu benda yang mudah. Memang boleh turun, sangat cepat. Tapi dah turun je, saya jadi craving benda ni, naik pun cepat. Kan? Tu problem dia. Dia buat crash diet macam tu kan. Maksudnya dia memang fokus nak turun berat je. Asal berat turun. Yang tu goal dia. Betul. Yang tu tak sihat tau. Tapi kalau sekarang ni macam Tuan Adam sendiri dah start jaga, jangan suka. Sorry. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya bukan. Saya teringat jenis saya yelah banyak tahun juga. Sebab selalu orang cakap azam tahun baru nak kurus. Saya selalu kena peduli kan. Tuan tanya apa azam tahun baru, nak kurus sama je kan setiap tahun. So kejap jadi, kejap tak jadi. Tapi terima kasihlah Encik Syukri. Bila kita 22 lah? 22. Alhamdulillah saya start jumpa Encik Syukri. Dia cakap dia pun share tentang knowledge ni lah, tentang usus. Dan saya sangat bertuah lah pada malam ni perkongsian pada malam ni bagi saya satu benda yang sangat orang kata brilliant lah. Sebab dia mengubah cara fikir saya, mindset saya tentang macam mana kita nak kurus sihat. Bukan kurus je, kurus sihat. Betul. Macam tu. Jadi ada apa-apa lagi yang Cik Syukri nak share dengan kita? So basically saya dah bagi tahu pasal probiotik, pasal usus. So yang tu antara key factor lah, key factor untuk nak jaga badan kita. Dia ada banyak lagi.
Saya bagi tahu dia ada at least dalam 6 faktor, tapi yang usus ni adalah mukaddimah dia. So kalau kita masuk yang lain, mukaddimah tak ada, dia tak jadi. So first thing, mukaddimah dia kena ada usus dulu, and then topik yang lain. Mungkin lah sebab saya nak cerita pasal 6 benda tu sekaligus banyak. Ya, betul. So kita buat by ni lah, maybe next podcast kita akan buat benda macam So boleh tak bincang. Cik Syukri simpulkan Okay. kesihatan usus untuk episod kali ni? Alright, okay. So basically kenapa saya sentuh banyak pasal isu usus tadi, macam Encik Adam sendiri bagi tahulah. Bila buat diet, fokus kepada nak turun sangat. Betul. Berat badan 10 kilo. And then tiba-tiba bila dah turun, you rasa craving gila. Betul tak? Rasa macam nak makan yang ni. Betul. You tak boleh nak control. Betul. Okay, isu dia sampai bila adakah you boleh tahan untuk 30 hari, untuk 60 hari ataupun setahun? Boleh ke tahan craving tu? You tak boleh tahan kan? Betul. So apa benda yang berlaku? You akan terkecundang juga, akan makan juga. So isu craving ni semuanya bermula dekat usus. So kalau sekarang ni nak turun berat badan, you settlekan masalah usus tu, settlekan yang craving dulu. Bagi craving tu hilang, so you nak jaga makan, nak kontrol makan, you tak ada masalah dah. Betul. You boleh continue untuk 30 hari, untuk 60 hari, untuk 90 hari, untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, boleh. Til jannah. Til jannah. Kenapa? Sebab craving tu dah hilang. Hormon craving tu dah hilang. You dah tackle the first problem, usus dulu. So, that's the point yang kita nak bagi tahu lah, summary lah, kesimpulan dia. Kita nak tackle yang tu dulu. Barulah kita masuk yang lain-lain. Baik. So, saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Encik Syukri kerana sudi join podcast untuk episod pertama kali ini yang bertajuk kesihatan usus. Bagi saya rasa sangat apa orang kata, full lah kita punya ilmu tentang apa ni kesihatan ni. Tapi sebelum pada tu, kita dah berapa lama ni kita bersiaran ni? Ni dah almost dekat dalam 40 minit. 1 jam 1 jam. Okey, baik. Okey, kita bagi ruang lah Cik Syukri. Okey. Ada mana-mana saudara-saudari kita yang nak mengajukan soalan, boleh komen dekat ni. Ada orang kata buang usus. Buang usus. Okey, Nordin Ibrahim. Cik Nordin, jangan jadi manusia lah kalau macam ni. Buang usus tak jadi orang lah. Okey, dan Nurul Aina, terima kasih Encik Syukri dan Tuan Adam untuk sharing malam ni. Banyak dapat ilmu. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey, mana-mana saudara-saudari yang ada soalan, boleh ajukan. Soalan yang berkaitan lah ya. Jangan tanya esok saya breakfast kat mana ke apa Ya, betul. Okey, baik. Kalau tak ada soalan apa makanan yang bagus untuk usus? Boleh share. So kita dah share lah tadi kan? Ni. Mana? Yang latest ni. Ambil protein kena cukup. Ambil protein. Okey, baik. Yang ni advance sangat ni. Thank you Syukri Adam. Terima kasih Puan. Okey, so ada apa lagi? Saya tak ada kot. Tak ada apa-apa kot. Syukri minum air apa? Okey, ni air saya minum air SS Yang ni dia energy drink. So dia energy drink, dia boleh bagi vitamin B untuk nak boost kita punya tenaga. So itulah function dia. Okey, apa lagi? Okey. Probiotik tu kita kena makan berapa lama? Okey, soalan ni bagus. Probiotik tu kena makan berapa lama? Okey, dia question dia macam ni lah. Kita sendirilah. Kalau Tuan Adam nak, saya tanya, Tuan Adam nak sihat sampai bila? Til jannah. So basically probiotik tu til jannah. Faham? Dia macam bila tanya soalan probiotik nak kena makan sampai bila, saya tanya balik. Encik Adam nak makan nasi sampai bila? Bukan saya tanya. Ya, dia lah. Saya tanya. Saya tanya. Okay, kita bukan nak marah ni. Kita bincang. So, soalan tu saya tanya balik. Sebab probiotik ni dia jadi macam makanan harian kita. Okey, faham. Macam orang Korea, dia makan kimchi ni setiap hari. Sebab apa? Nak bagi cukup probiotik. Tapi mulut kita bukan mulut Korea. Mulut kita pula bukan mulut Arab boleh makan yang ni. So kita boleh makan Arab apa? Juga saya. Arab. You Keturunan Arab. Tapi Arab maklum. Okey. Sorry saya terkena lagi.
Okay. So basically apa nak kena makan sampai bila tu tanya balik. You nak sihat sampai bila? So kena consume benda tu daily lah untuk make sure badan kita ni selalu sihat lah. Oh, last question lah. Kimchi ramen, okey tak? Mate. Kimchi ramen. Kimchi okey ramen tu? Dia ramen ni okay, dia okay, kimchi tu dah okey, tapi ramen tu innalillah lah. Okay, saya kata ramen tu boleh makan tapi jarang-jarang okey lah. Sebulan sekali ke apa, jangan makan selalu lah. Alright, okay, so rasanya okey kot, tak ada soalan kan? Okay, baik. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada saudara-saudari yang sudi menonton podcast santai kita pada malam ini. Ini episod yang pertama InsyaAllah kalau ada sambutan yang baik, tolong komen. Nak lagi ke podcast santai macam ni? Sambil santai-santai kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu kesihatan ni jarang sebenarnya orang nak dengar. Ya, betul. Kan? Tapi alhamdulillah bila saya sendiri dah buat, saya rasa benda tu penting dan kita perlu share kepada lebih ramai orang. Betul. Saya ucap terima kasih juga kepada Encik Syukri kerana sudi join podcast santai bersama Sedara TV malam ni. Saya harap ataupun ada saudara-saudari yang nak join, nak share tentang kesihatan ke ataupun apa sekalipun secara santai, boleh PM ke komen ke kat bawah dan saya harap Encik Syukri tak jemulah untuk join boleh, podcast sama. Kita lagi. Ni usus, lepas ni telinga ke hidung mana tahu. Kan? Okey, baik. So nak boleh Atira Salim nanti komen kat kita. Terima kasih kerana sudi menonton saudara-saudari. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya lebih ramai tahu. Video ni tuan-puan ataupun saudara-saudari boleh tengok di YouTube channel kita Sedara TV. Full video di sana. Kalau dah tengok yang ni nanti nak recall balik lah. Kan? Boleh ke FB boleh, dekat YouTube pun boleh. Okey. Jadi saya mewakili tim Sedara TV ingin mohon maaf kalau ada tersilap kata, tersalah bicara ke. Saya mohon maaf zahir dan batin. Cik Syukri? Saya pun minta maaf jugalah. Atas mana-mana yang mungkin tak betul ke ataupun you rasa macam nak baiki ke, boleh bagi tahu balik sebab saya bukannya doktor. Saya disclaimer. So kalau rasa macam benda ni pelik ataupun bercanggah dengan doktor, boleh consult dengan doktor masing-masing lah. Alright, so yang ini ilmu general. Saya ambil ni daripada study daripada buku, daripada kelas, daripada yang tu lah. Okay, so tu je daripada saya tuan Adam. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua saudara saya yang sudi menonton. Jangan lupa subscribe Sedara TV di semua platform. Kita ada FB, IG, TikTok dan YouTube. Semoga kita jumpa lagi di lain masa di podcast santai yang seterusnya. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.